Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. So I hope that you are in a good condition at your place. Okay, stay put where you are. Okay, today saya nak briefing sikit lah pasal tentang kita punya data mining. Apa yang dah dibincangkan dalam mesyuarat. Okey, sebelum tu kita mulakan kita punya meeting kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, Okey, saya dah bermesyuarat dengan pensyarah-pensyarah daripada yang mengajar data mining daripada UiTM 1 Malaysia, yang mana ini dah ditetapkan oleh resource person Shah Alam. Okey, katanya topik 4, okey. Semua benda, semua pengajaran, material ada dalam island. Kalau tak ada, tolong bagi tahu saya akan upload. Kemudian untuk kerja kumpulan, kita masih lagi ada pembentangan kumpulan dan sebagainya. Jadi kerja kumpulan paling minimum 2 orang, paling maksimum 4 orang, itu saya serahkan pada awak. Boleh combine lah, okay, antara kelas A dan kelas B. Boleh combine since kita akan ada 100% assessment yang kita pun faham dah tak ada lagi face to face. Kalau kata ada pun macam ni je lah. Saya boleh, awak boleh dengar saya boleh dengar suara awak. Kalau awak tak mandi, awak tak enablekan kamera. Tu je. Kalau awak dah mandi, dah segak-segak, awak akan enablekan kamera kan. Boleh kat lah kan, sembang-sembang face to face. Kalau tidak, macam ni lah saya akan berbicara seorang-seorang macam ni lah. Okay. And then dalam projek tu, kita akan buat projek dan untuk classification sahaja. Yang ni saya akan bagi tahu dengan lebih terperinci classification dan topik yang ketiga dan keempat, 3, 4, 5 silap saya. Okay. So modeling yang buat ni kita akan buat untuk chapter classification sahaja. Before this, kita ada classification, kita ada beberapa lagi lah pilihan. Itu kita bagi pilihan. Tapi selepas mesyuarat, kita dah bersetuju yang topik untuk projek adalah untuk classification sahaja. Okay, kemudian student dah boleh pilih dataset dan form group lah. Okay. Pada minggu yang ke-10, sekarang kita consider as minggu yang ke-5. Pada minggu yang ke-10, kita akan ada lab test. Lab test yang mana lab test itu membawa markah sebanyak 40 markah. Okay, 40 markah ni kita akan buat dalam 6 jam. 6 jam, tapi ni pun saya masih lagi memikirkan kaedah yang sesuai. Sama ada 6 jam, sebab bagi saya kalau kata nak letak 6 jam terus, saya yakin dan percaya bahawa awak pun tak nak komit. Mungkin kita akan buat 2 jam, 2 jam, 2 jam ataupun 3 jam, 3 jam. Okay. Masa akan ditentukan oleh saya lah. Ataupun mungkin kita akan buat pada waktu malam saja. Maknanya pada minggu yang ke-10 masa lab test tu, saya akan bagi tahu. Kita akan buat lab test sekian-sekian tarikh. So tolong kalau ada yang share dengan kawan-kawan, kalau ada share dengan adik-beradik, laptop apa semua tu, maknanya kena fokuskan sekejap lah, maknanya untuk awak. Kemudian untuk lab test, kita akan tanya sehingga minggu yang ke-7 sahaja. Maknanya sehingga topik minggu yang ke-7. Okay. Topik minggu yang ke-7 ni saya rasa saya dah share dalam lesson plan yang terkini. Kalau saya tak share lagi, saya akan share selepas ini lesson plan yang terkini. Okay. So saya harap lesson plan yang terkini ni awak dah dapat. Saya tengok balik. Okay.
kita ada lab test pada minggu yang ke-10. Okay. So kita akan ada sehingga topik pre-processing, decision tree, evaluation lah. Total 40 markah. Okay. So yang ni nanti saya akan share dalam group lah. Okay. Dan kita akan itu awak akan hantar melalui apa-apa medium. So Google Classroom, kita ada medium Google Classroom, kita ada medium WhatsApp, kita ada medium email dan sebagainya lah, bergantung kepada kekuatan internet awak. Okay. Okay, kemudian pada minggu yang ke-13 ataupun 14 ada group project presentation. Yang ini membawa markah 15 tambah 10 dan 10 markah presentation project. Ada demo. Okey, sebab tu pentingnya awak untuk form group yang ada, kalau ada kawan-kawan yang ada masalah dengan Weka punya installation, sekurang-kurangnya seorang daripada ahli group kena boleh install. Perlu ada Weka. Sebab group project ni memang kita akan buat menggunakan Weka. Okay. So kalau kata group yang before this, yang kita reform before this, mungkin tak berapa, ada yang tak ada. Ada yang macam ada 3 orang. So 3 orang tak boleh nak install Weka. So memang kena bincang balik dalam group, terpaksa pecahkan yang 3 orang yang tak boleh install sekarang ni Weka. Kepada sahabat-sahabat awak yang ada Weka. Okay, because of memang kita paksa jugalah buat macam tu. Okay, kemudian untuk grading kita akan ada 85% grading. Okay, 85% grading. Ada pro and cons dia lah. Kalau 100% grade ni maksud dia kita akan ada banyak mungkin test, mungkin quiz yang boleh membantu awak. Tapi bila 85% sikit, maknanya test dan quiz pun kita tak boleh nak buat banyak. So pro dia quiz tak banyak. Okay, cons dia adalah awak tak boleh nak tambah markah dengan quiz ataupun test. Okay, awak boleh faham yang tu Okay, tapi ini terguna pakai hanya untuk kita panggil kluster COVID ni je lah. Kluster COVID. Okay, guna pakai untuk SEM COVID ni saja. Okay, lepas tu nanti macam biasa balik lah. Okay. Kemudian kita akan ada final assessment. Okay, 85% ni maksudnya 85% daripada 100%. Awak tetap akan dapat 100%. Kita dapat 100% juga, 100%. Cumanya markah ni bila 85% ni 15% lagi tu tu bukan kita tak ada, tapi kita akan kira as grading 85 per 85 tu sebagai 100% lah. Okay. Terus itu tetap kita akan kira, jangan risau. Okay, tidak sia-sia lah. Tak maulah sia-sia. Saya itu kita akan kira. Tu awak jangan risau. Kemudian, okay, pada 9 Julai ini apa yang dibincangkan, setakat sekarang apa yang dibincangkan, saya akan mungkin perubahan tarikh tu saya akan bagi tahu maklumkan pada masa ke masa. Pada 9 Julai kita akan ada final assessment. Final assessment ini membawa markah sebanyak 40 markah. Okey, final assessment ini akan diberi komen. Maksud dia bukan saya yang set soalan, tapi soalan daripada kampus, mungkin daripada main campus ataupun daripada RP, resource person. So pada 9 bulan Julai itu akan ada final assessment. Final assessment ni dia kita kata kita bukan exam, tapi assessment lah. Mungkin awak, saya pun tak pasti lagi macam mana final assessment ni akan dibuat. Mungkin awak akan dapat soalan dan awak akan tulis dan awak kena hantar dalam masa yang ditetapkan. Pada 9 Julai 2020. Tapi tarikh ini juga akan berubah sekiranya ada kekangan-kekangan.
dan masa pun akan berubah. Okay, sebab kalau kata final assessment, kita kata kalau perlu menggunakan WK, dan bila kita WK, it's quite large program. So bila program yang besar, yang besar ni, kita memerlukan internet atau percepatan internet yang tinggi. So mungkin kita akan minta buat pada waktu malam sahaja. Mungkin juga kita akan buat pada waktu, mungkin awak boleh hantar latest submission pada jam 2 pagi contoh. Itu kita akan tengok lah, nanti kita akan bincang balik. Sebab saya faham, saya yakin dan percaya bahawa bukan semua berada di tempat yang mempunyai capaian internet yang bagus. Ada juga yang mana capaian internetnya agak limited, agak kurang. Ada juga yang hanya bergantung kepada 1 gig. 1 gig sahaja ada. Saya tak adalah kata downgradekan ke apa ke, tak. Tapi saya yakin dan percaya ada di kalangan kita yang hanya bergantung dengan 1 gig sahaja. Jadi kita akan tengoklah daripada masa ke masa. Mungkin juga kalau kita bergantung pada 1 gig, mungkin kita akan buat latest submission adalah pada esok pagi jam 10 contohnya. So sekurang-kurangnya 2 jam untuk awak guna gig 1 gig yang diberikan oleh kerajaan lah. Okay. Dan kita juga ambil maklum ramai juga yang mana yang berada di kita panggil kawasan kampung, pedalaman, yang mungkin dulu sebelum PKP ni internetnya okey, tapi because of this PKP dia akan jadi DDoS. Kalau dalam istilah komputer kita panggil DDoS, macam mana awak terima before this exam awak, final exam awak dapat awak kena akses, betul tak? Awak kena akses dalam island, tak silap saya, dalam portal lah awak kena akses. Maksudnya kena ada 100,000 orang, 1,000 orang akan akses pada masa yang sama. Jadi setiap orang akan attack server, so server akan jam. Okay. Sekarang ni dia dah hantar ke email masing-masing. Betulkan saya kalau saya tak mungkin tak update, betulkan saya. So untuk mengurangkan server punya burden, dia dah hantar. Bila dia dah hantar, maknanya awak dapat je email, dah boleh buka. Kalau dulu mungkin kena tunggu loading because of, yelah dia kena tengok siapa dia dulu, siapa yang request dulu. Mungkin kita orang yang ke 120,000. So dia kena tengok lah clock computer clock tu. So itu yang kita panggil server down. Itu yang kita panggil DDoS ataupun distributed denial of service. Yang ni basic lah, saya bagi tahu ni information tambahan basic. Okay. Kemudian okay, untuk lab test nanti pada minggu yang ke-10 itu nanti soalan saya akan bagi macam mana saya nak buat, tapi awak jangan risau sebab kita akan tanya sehingga minggu yang ke-7 sahaja. Sebelum ni kalau lab test kita akan bagi sampai minggu yang ke-12, 13 sekarang ni sampai ke minggu yang ke-7, iaitu kalau minggu yang ke-7 kita akan belajar tentang model evaluation for classification, confusion metric, training method, bagging and boosting. Kita akan tanya sehingga minggu itu sahaja. Okay, boleh ada boleh juga rujuk nota-nota, note-note daripada kampus, lecturer-lecturer daripada kampus cawangan yang lain dalam island dan sebagainya. Okay, awak boleh rujuk, jangan risau, sama aja, tak ada masalah. Setakat sekarang untuk yang lesson plan ni ada apa-apa soalan atau pertanyaan? Kalau diam tu maksudnya tak ada lah kot, ya. Kalau ada boleh tarik, kalau tak ada pun boleh tarik lah kot, tak ada soalan ke apa ke. Final assessment berapa persen? Okay, final assessment 40%. Tinggi tu sebenarnya, 40%. So quiz test, saya akan cuba memandangkan untuk kampus kita, awak dan juga kelas fizik
adalah antara kelas yang mengambil data mining untuk SEM ni. So dan lecturer yang mengajar adalah saya seorang saja. Saya dimaklumkan saya seorang sahaja yang mengajar. So saya akan tengok balik lah, tengok macam mana untuk membantu awak seboleh-bolehnya. Sebab saya yakin dan percaya data mining ni bukan satu kos yang boleh dipandang enteng. Maksud dia kos ni memang memerlukan pembacaan yang berulang kali. Dia melibatkan pengiraan, dia melibatkan teori, dia melibatkan semua benda. Sebab sebagai contoh macam dengan kelas saya yang sebelum ni, okey, ni sebagai contohnya lah. Sebagai contoh, okey, dia melibatkan pengiraan dan sebagainya. So bukan teori semata-mata tapi dia melibatkan pengiraan juga. So benda ni memang quite tedious lah, kena ingat sikit formula dan sebagainya. Tapi apa yang untungnya, bila mana kita pakai work from home ataupun assessment ni daripada rumah, awak boleh ada banyak rujukan, banyak sumber yang boleh awak rujuk. Awak boleh rujuk internet, awak boleh rujuk buku dan sebagainya. Itu yang untung. Yang ruginya mungkin buku-buku awak tu awak tak ada. Awak tak bawa balik, tak sempat nak bawa balik. Sebab masa sebelum PKP tu hanya fikir nak balik je. Tak fikir nak bawa spek mata. Contoh. Nak bawa spek mata balik, tak fikir. Nak fikir nak balik, bawa laptop, janji boleh balik. Mungkin. Okay. Jadi awak daripada situ awak limited, tapi untuk internet awak boleh refer lagi lah. Okay, group project tu format sama dengan lesson plan yang lama ke okay, group project saya akan maklumkan sama ada format tu masih sama dengan yang lepas dengan yang lama ataupun tak. Tapi saya rasa untuk group project kita akan ada kita akan buat kita panggil apa, proposal dan sebagainya. Itu benda yang basic lah, and then akan ada Wika punya application kita nak buat dalam pre-processing, mungkin kita akan gunakan BIM dan sebagainya. Itu sama je, cuma perbezaan dia adalah awak kena work dengan kawan awak, bekerja dengan kawan awak daripada long distance. Yang lain-lain tu tak ada banyak sangat pun. Okay. Kemudian presentation. Okay. Untuk presentation untuk group project kita akan buat macam ni. Saya akan bagi timetable lah. Contohnya macam group pertama akan present pada jam 8 suku sampai pukul 8.45. Group pertama. Hari apa, tarikh dia sekian-sekian. So kita akan buat macam ni juga, tapi awak yang kena host. Okay, sebab awak nak share awak punya screen. Saya akan tengok, saya akan tanya, saya akan nilai lah daripada situ. Maknanya awak yang akan host, awak yang kena buat, awak yang akan jadi host dia. Betul, kita akan sebab kalau saya yang host, screen saya rasa kalau tak silap, kita akan tengok kalau saya host ataupun awak host. Sebab setakat sekarang ni, kalau yang saya tahu, saya boleh share screen saya. Saya tak pasti sama ada awak boleh share screen awak ataupun tak. Kalau nak host Google Meet kena bayar ke kena bayar? Yang sekarang ni memang awak kena bayar. Saya ingat free. Sebab saya guna free je. Kejap. Saya tanya, sebelum tu awak boleh share screen awak tak? Untuk join meeting. Okay. Macam sekarang ni, awak boleh share screen awak tak? Bagaimana nak share screen? Okay. Kalau awak pergi ke 3 titik, ada 3 titik, boleh present. Yes, present. So kat situ lah. Nanti kita akan tengok kat situ lah. So kalau macam tu tak apalah, saya akan host apa dia meeting ni by group.
by group. Tak pun kita akan masuk, siapa yang ada kita akan masuk semua sekali macam ni. So group ni dulu. Okay, bagi tahu siapa nama apa semua. Saya akan fikirkan kaedah yang terbaik lah, yang mana win-win situation, yang awak pun tak memeningkan kepala dan saya pun tak memeningkan kepala. Okay, soalan lain? Ada? Ada ke? Tak ada? Tak ada faham semua tentang lesson plan kita. Tentang lesson plan ni saya rasa saya dah maklumkan dah lesson plan ni dalam group. Okay, tak ada tu je setakat ni. Okay, so kalau tak ada, terima kasih sebab untuk data mining, untuk lesson plan ni, sebab saya kena brief juga kat awak. Jadi saya akan update daripada masa ke masa, sekiranya terdapat beberapa perubahan dan sebagainya, saya akan update daripada masa ke masa lah, menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Okay. Untuk pre-processing, chapter pre-processing, saya dah, okay, kalau tak ada, maknanya untuk yang lesson plan ni setakat tu je. So kita akan masuk kepada kita punya pre-processing topik 3 lah. Yang mana topik 3 pada minggu yang kelima. Ini consider sebagai minggu yang kelima. So untuk pre-processing, tolong tengok dalam channel saya, channel saya ASZ edu. Okay, dan cari data mining, cari chapter pre-processing, saya ada upload dalam tu. Kemudian ada lagi satu lagi, binning. Kalau silap saya tajuk dia adalah binning. Awak boleh tengok kat dalam tu lah macam mana binning tu beroperasi, step by step. First thing first, apa yang diperlukan. Okay, wait for a while. Okay, so binning, macam mana awak nak buat binning tu. Step yang pertama, bila awak dapat data, apa yang awak kena buat? Awak kena arrangekan daripada kecil ke besar, ascending order. Kalau data tu yang pertama. Yang kedua, awak kena cari width of interval, ataupun kita panggil W. Dia akan ada satu formula, W equals to B minus A divided by N. Okay, so W adalah width of interval. Okay, B ni adalah largest data. Okay, largest data. A ni smallest. Okay, smallest data. Dan N ni adalah number of data. Contohnya number of data tu kita ada 9 data. So kita akan bahagi dengan N dan awak akan dapat sebagai contoh lah, kita akan dapat contohnya dapat 3.33. Okay, ini bersamaan dengan 3. Okay, so width of interval ni kita panggil okay, sebagai contoh 3.33. So awak akan dapat yang 3. So width of interval dalam satu bin tu akan ada 3 data. So contoh awak akan letakkan bin 1, 2, 3. Okay, bin 2, 4, 5, 6. Contoh yang macam tu. So nanti awak tengok dalam video saya, tolong tengok dalam channel saya ASZ.edu, dan tolong subscribe lah. Tolong subscribe saya punya channel untuk lebih pemahaman, lebih keberkatan. Subscribe channel saya, itu yang penting. Okay, so untuk pre-processing, lepas awak dah tengok dalam saya punya YouTube channel,
apa yang awak perlu buat adalah awak perlu summarizekan. Saya tahu before this kita mungkin dah pernah buat summarization before this. Tapi untuk kali ni awak kena summarizekan apa yang awak faham daripada mula A to Z Okay, A to Z. So awak kena faham semua benda, bukan kata semua benda, tapi awak kena faham apa yang saya sampaikan dalam pre-processing, topik pre-processing tu. Kita akan ada data reduction, data integration, kita akan tengok how to handle noise dan sebagainya. Awak kena faham lah yang tu. Okay, so basically untuk topik 3, chapter kita adalah lebih kepada asynchronous. Okay, asynchronous punya learning yang mana awak akan tengok dalam YouTube dan awak akan summarizekan apa yang awak faham. Okay, dalam topik beginning tu tolong tengok betul-betul sebab nanti saya tak tahu, mungkin penting juga nanti untuk test awak ke, untuk quiz awak ke, okay, tajuk beginning tu. So awak kena betul-betul faham lah. Okay, setakat tu ada apa soalan? Okay, ASZ EDU saya punya channel YouTube. Tolong subscribe dan tengok kat situ. Okay, saya akan upload daripada masa ke masa macam meeting kita hari ni pun saya akan upload dalam tu juga. Okay, bagus. Yang mana dah subscribe tu bagus. Okay, so ada apa-apa lagi yang awak tanya saya sebelum kita end up kita punya session, recording session ni? Kalau 3 orang kata tak ada, maknanya saya akan end up recording session kita lah. Tak nampak? Okay, tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya end up kita punya recording session first. Okay, by the way, thank you for your listening. And I hope that you understand our topic 3 very well about pre-processing. Okay, thank you guys.